Okey, apa yang perlu kita lakukan? Seperti biasa, kita akan pecahkan mengikut partial fraction begini. Jadi A per S tambah BS tambah C per S kuasa 2 tambah 4S tambah 13. Okey, nampak equation ni apakah yang terbayang dalam fikiran kamu? Ya, kita kena buat completing square. Bagi contoh yang ke-6, masih dalam quadratic factor. Untuk video saya, ni adalah video yang kedua berkaitan dengan quadratic factor. Video pertama quadratic factor adalah contoh yang pertama untuk quadratic factor adalah contoh yang ke-5 sebelum ni. Ni adalah contoh yang ke-6. So, inverse Laplace transform diminta apa? Untuk 7S tambah 13 per S darab S kuasa 2 tambah 4S tambah 13. Okey, by using partial fraction. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Seperti biasa, kita akan pecahkan mengikut partial fraction begini. Jadi A per S tambah BS tambah C per S kuasa 2 tambah 4S tambah 13. Okey, nampak equation ni apakah yang terbayang dalam fikiran kamu? Ya, kita kena buat completing square. Ya, completing square. Square. Alright. Okay, completing square kita dah belajar sebelum ni. Jadi, sebelum itu kita darabkan seperti biasa. Di sebelah kiri, kanan, denominator sebelah kiri darab dengan numerator sebelah kanan. Lepas tu kita simplify. Ini kita boleh simplify. Ini kita simplify. Satu-satu. Jadi tinggallah 7S tambah 13 sama dengan A darab S kuasa 2 tambah 4S tambah 13 tambah BS tambah C darab S. Okey, kita labelkan yang ni yang equation 1, ni equation 2. Okey. Seterusnya, okey, saya expand di sini. Jadi AS kuasa 2, ni untuk yang pertama, ni untuk B dengan C. Okey, saya expand, saya akan dapat nilai yang saya labelkan sebagai equation yang ketiga. Dan seterusnya, okey. Okey, saya gunakan yang first ni kan. Jadi S sama dengan kosong. Okey, jadi when S equal to 0, masukkan ke dalam 2. Biasanya 2 ni mudah. Masuk ke dalam 2. Nak masuk 3 boleh tak? Boleh. Masuk dalam 3. Jadi apabila masukkan S sama dengan kosong ke dalam 2, saya akan dapat 13 sama dengan 13A. Kosong. Oh, di sini sebab di sini ada S di luar ni. Kalau di kosong, di sini pun akan jadi kosong. Sebab tu ini okey, S ni kosong, 13. Sebab tu dapat 13A sama dengan 13. Jadi A kita sama dengan 1. Okey, dapat A sama dengan 1. Okey. Step yang berikutnya, kita mencari B dan C menggunakan table ni, compare coefficient right and left. Right and left. Okey, S square, maksudnya di sini kita nak guna equation 3 ni. Okey, S kuasa 2, S constant. Okey, S kuasa 2 ni 1, 2. Jadi A tambah B sama dengan kosong sebab sebelah kiri tidak ada S kuasa 2. Okey, yang seterusnya S, 4A tambah C. Positif, ini positif. 4A tambah C yang ada S ni kan, sama dengan 7. Di sini 7S kan. Okey, dan yang constant adalah 13A. 13A sama dengan 13. Okey, kalau kita terus table ni pun kita boleh cari sebenarnya. Kita akan compare, ni sama je. Okey, kita akan dapat A sama dengan 1. A di sini kan, A sama dengan 13 bagi 13. Begitu. Kebetulan tu terlintas tu. So, situasinya sama. Okey, seterusnya kita mencari, sebab kita dah ada A, kita gunakan terus yang ini sebenarnya. Mana pen saya? Okey, yang ini. A tambah B sama dengan kosong. Kita masukkan nilai A sama dengan 1 di situ. Jadi B kita adalah negatif 1. Dapat B. Seterusnya 4A tambah C sama dengan 7. Okey, masukkan A di situ. Jadi 4 darab 1 tambah C sama dengan 7. Jadi C sama dengan 3. So 3 nilai ni dah dapat. So kita boleh tulis kita punya Fs ke dalam equation yang pertama ni. Okey, jadi Fs sama dengan 1 per S tambah
Okay, saya tuliskan di sini. Negatif 1. Ni B kan. Negatif 1 tambah 3. Okay. Ni Fs. Okay, berikutnya. Alright. Inverse Laplace transform bagi 1 per S. Ini kita dapat bayang. Jawapannya 1 kan. Okay. Tak apa. Dia follow. Sebab partner dia sebelah sini tak selesai lagi. Sebab part yang ke sini, yang kedua ni. Bukan part yang kedua. Denominator untuk part yang kedua ni kita perlu selesaikan dengan completing square. So apabila kita lakukan completing square, S tambah B, A sama dengan 1, B sama dengan 4 kan, C sama dengan 13. Masuk dalam formula ini, dan beginilah caranya. Kita dah belajar sebelum ni completing square. So akhirnya kita akan dapat S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 ini. Okey. Itu proses untuk completing square. Ingat formula ini untuk A sama dengan 1. Okey, apabila A ni sama dengan 1. Ni 1 1S kuasa 2. Okey, apabila kita dah dapat nilai yang kita kehendaki untuk denominator tersebut melalui proses completing square, so kita masukkan ke dalam step yang berikutnya, iaitu S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 ni. Okey. Okey, berikutnya apa yang kita perlu lakukan? Okey, kenapa tambah 5 kan? Sebab di sini kita fokus yang part yang kedua ni part yang kedua ni, part kedua. Sebab yang ini first ni dah selesai tinggal kita nak tulis jawapan je. Jadi ni bermaksud kenapa begini? Dalam video completing square saya dah terangkan. Di sini S tambah 2 je. Okey, S tambah 2. Jadi di atas pun kita nak tulis negatif. Kita nak tulis S tambah 2. Jadi negatif S tambah 2. Okey, kalau kita expand ni kita akan dapat negatif S negatif 2. Walhal yang asalnya adalah negatif S tambah 3. Nak jadikan dia tambah 3, sebab tu kita kena tambahkan 5 supaya dia kembali kepada nilai yang asal ni. Okey, yang ni sebab kita ikut denominator nilai S tambah 2 ni. Jadi kalau ini kita tambah 5, kita akan dapat kembali negatif S tambah 3. Sebab tu di sini tambah 5. Apabila ada tambah 5 ni, kita akan expand satu lagi part sebelah kanan nanti. Okey. Jadi yang berikutnya ini part yang pertama, negatif S tambah 1. So negatif positif, jadi negatif di sini per S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, tambah 5. Okey, tambah inverse Laplace transform 5 per S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey. So ada tambahan di sebelah kanan, satu part lagi. Itu maksudnya. Okey, yang berikutnya di sini nanti, okey, di sini omega kan. Oleh kerana di sini omega, di sini S tambah 2, okey. Ini omega dan omega di sini adalah 3. Di sini nanti dikena 3. Dikena 3 ni. Okey. Walhal yang sedia ada adalah 5. Okey. Kenapa 3? Kita kena ikut denominator. Ikut omega yang terdapat di denominator. Jadi kita nak juga 3 di sini. Jadi 5 ni kita buat macam mana? Untuk kembali kepada 5. Maksudnya 5, maksudnya di sini 3 per 3, betul? So 3 yang atas ni kita akan tinggal sebagai omega dia. Jadi 5 per 3 ni kita akan bawa ke hadapan untuk constant. Faham tak? Okey, maksudnya, okey, saya tuliskan di sebelah ni. Akhirnya dia akan kembali ke 5. Okey, maksudnya 5 yang asal tu 5 okey, darab 3 per 3 sama dengan 5. Maksudnya 3 yang atas ni kita akan jadikan dia sebagai numerator. Kita tinggal di situ sebab kita follow omega. Jadi 5 darab 1 per 3 lah. 5 darab 1 per 3. So 5 per 3. 5 per 3 ni kita akan bawa ke hadapan sebagai constant dia. Okey, maksudnya akhirnya kita akan samakan omega pada denominator dengan numerator. Maksudnya omega kena sama. Okey, sebab kita nak guna formula tersebut nanti. Jadi akhirnya
kita akan dapat begini. Okey, saya buat detail ni. Ni yang first ni dia ikut je tadi. Okey, ni pun dah selesai. Part yang seterusnya ni sebab kita nak jadikan omega ni sama. 3, 3. Sebab tu dia ada 5/3 ni. 5/3 darab 3 sama dengan 5. Kembali kepada nilai numerator asal. Tu mesti betul. Okey. Jadi di sini S tambah 2, S tambah 2. Jadi kita akan gunakan untuk yang ini, kita akan gunakan formula 14. Di sini omega kan, ni omega. So di sini formula yang ke-13. Maksudnya E dengan sin, ini E dengan cos. Jadi final answer kita adalah Ft sama dengan 1 tolak E kuasa negatif 2T cos 3T tambah 5/3 E kuasa negatif 2T sin 3T. Itu adalah contoh penyelesaian inverse Laplace transform by using partial fraction method bagi kategori quadratic factor.